7.1 pembahagi tembreng garis. So ni garis lah. Contoh 1, diberi tembreng garis PQ. Kita ada garis PQ. Lepas tu ada A atas PQ. A berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembreng garis PQ. A, lakakan menggunakan tembreng garis. Jadi kita ada garis lurus P sampai Q. Kita tahu A ni 7/9 daripada jarak daripada titik P. 7/9. Kalau kita boleh bahagi 9 bahagian, sini 7, sini 2. Jadi jarak A ni adalah nampak 7/9 daripada P. Okey. B, adakah titik A paling hampir dengan P atau Q? Kalau tengok A ni, nama B hampir dengan Q. Kenapa A lebih separuh daripada tembreng garis dari P? Ni ada tembreng garis ni, total garis ni PQ. A ni lebih separuh di mana jarak dia jauh daripada P. C, dengan menggunakan maklumat diberi, tentukan nisbah. Okey, jadi 1 P A kepada PQ. Kalau tengok jarak PA 7, jarak PQ adalah 9. Jadi 7 kepada 9. Tak boleh nak kecilkan lah. Okey, yang kedua RQ kepada PA. RQ 2. PA adalah 7. 2 kepada 7 tak boleh kecilkan. Lepas tu R. Yang ketiga PA kepada RQ. PA 7, RQ 2. Tak boleh nak kecilkan. Jadi inilah nisbah dia. D, seterusnya huraikan perkaitan antara titik A pada tembreng garis PQ dengan nisbah. Jadi A ni bahagikan PQ macam mana? A membahagikan PQ dengan nisbah. Kita tahu jarak 72. A dekat sini membahagikan 7 kepada 2. Jadi dia bahagikan PQ kepada 7 kepada 2. Contoh 2, koordinat titik A dan B masing-masing. Jika titik P membahagi tembreng garis AB dengan nisbah 3:2, cari koordinat P. Kita ada 2, -5, -2. Kita bagi je A. Ni kawasan negatif. Kalau tengok ni dah meningkat, ni pun 5. Lebih kurang macam ni lah. Just agak-agak, just tukis je. AB. Di mana A ni adalah -5, -2. B pula 5, 8. P membahagi tembreng garis AB dengan nisbah 3:2. P ni dia bahagikan 3:2. Dia kata AB, so dari A 3:2. Cari koordinat titik P. Formula untuk cari pembahagi ni XY ni sama dengan NX1 tambah MX2 bahagi M tambah M. Lepas tu NY1 tambah MY2 bahagi N tambah M. Yang dari AB, sini M, sini N. Sebenarnya tak payah nak hafal pun, kita darab silang. Okay, dia macam ni. Darab silang tu maksudnya ni -5, betul? -5 ni X1, ni X1, Y1, X2, Y2. Kita darab silang. X1 ni akan darab yang dekat dengan -5. Yang dekat dengan X1, Y1 ni 3. Tapi kita darab silang. -5 dengan 2. -5 dengan 2 tambah dengan, dah start X1, X2 lah pula. 5 ni akan darab dengan 3. 5 darab 3 per dengan hasil tambah 2 ni 3 tambah 2. Ni XY. Lepas tu Y pun buat sama. Kita ada -2. -2 ni darab dengan pembahagi yang silang ni. -2 dengan 2. -2 dengan 2 tambah
Y2 dengan M. 8 dengan 3. 8 dengan 3 bahagi dengan 3 tambah 2. Sorry, N ni 2. Tutup. Negatif 5 darab 2, negatif 10 tambah 15 per 5. Yang ni negatif 4 tambah 8 darab 3 dapat 24 per 5. Jadi kita dapat negatif 10 tambah 15 dapat 5 per 5. Yang ni negatif 4 tambah 24 dapat 20 per 5. Sama dengan 1, 4. Jadi P ni sama dengan 1, 4. B, titik A, P, B dan M terletak pada satu garis lurus. Diberi P membahagi tambering garis AB dengan nisbah 3:1. M ialah titik tengah bagi AB. Kita tengok A, P, B, M. Ni negatif 7, positif 5. Kita tengok dia makin positif. Dan ni 3 dengan negatif 3 ni maksudnya dia lebih kurang menurun macam ni lah. Ni A. Mungkin sini P. Sini B. Jarak 3, 1. A kita negatif 7, 3. P kita 5, negatif 3. B tak tahu. XY lah yang kita nak cari dulu. M titik tengah bagi AB. Tapi sekarang B kita tak tahu, M tak tahu. Kena cari B dulu baru boleh cari M. Okay. Formula yang ada, pembahagi tambering P ni iaitu 5 negatif 3. Formula dia NX1 tambah MX2 per N tambah M. NY1 tambah MY2 per N tambah M. Ni formula. Tapi sebenarnya tak payah ingat pun formula ni. Okey, P 5 negatif 3 sama dengan, sebenarnya tak payah ingat pun, kita just cross je. Okay, ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Kita just cross. X1 ni negatif 7. Bila kita cross, darab dengan 1. Tambah. Lepas X1 pergi dekat X2. X2 kita ni X. Darab silang, darab dengan 3. Kita akan perkan dengan 3 tambah 1. Lepas tu Y pula 3. Bila cross dia akan darab dengan 1. 3 darab 1 tambah dengan Y ni. Y lah. Y darab dengan, bila dia cross dia akan darab dengan 3. 3 Y. Y darab 3. 3 darab Y pun sama. Dia akan per dengan pembahagi 1 tambah 3. Okey. Sekarang kita tengok 5 sama dengan negatif 7 darab 1 negatif 7. X darab 3 dapat 3X per dengan 4. 4 bawa pergi belah kiri. 5 darab 4 20 sama dengan negatif 7 tambah 3X. Negatif 7 pindah pergi belah kiri. 3X sama dengan 27. X sama dengan 27 bahagi 3 dapat 9. Yang ni pula Y ni negatif 3. Negatif 3 sama dengan 3 darab 1 3 tambah 3Y per dengan 4. 4 pergi sebelah. Negatif 3 darab 4 negatif 12 sama dengan 3 tambah 3Y. 3 pindah belakang jadi negatif 3. Negatif 15. 3Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 15 bahagi 3 dapat negatif 5. Jadi B kita ni, X dia 9. Dia punya Y adalah negatif 5. Okey, kita tengok B ni. B, bila dia kira dapat 9 dengan negatif 5. Maka koordinat B adalah 9 negatif 5.
2. Cari koordinat M. Sekarang ni kita dah ada A, kita ada B. M pula adalah titik tengah. Ni M. B kita dah ada nilai 9, negatif 5. A kita adalah negatif 7, 3. M ni bahagi sama. Kita tak tahu apa, tapi ini XY lah. Ada dua cara lah titik tengah ni nak cari. Kalau guna cara biasa, kita just tambah bahagi 2 je lah. Kan titik tengah, negatif 7 tambah 9 bahagi 2. Untuk Y pun sama, 3 tambah negatif 5 bahagi 2. Ni titik tengah lah. Negatif 7 tambah 9, 2. 2 per 2. 3 tambah negatif 5, negatif 2 bahagi 2 dapat 1 dengan negatif 1. Ni kalau cara biasa lah. Kalau guna formula, bila titik tengah maksudnya dia bahagi sama rata, dia bagi dua bahagian sama, 1, 1. Kalau guna formula, XY sama dengan bila bahagi negatif 7 darab 1, nampak? Negatif 7 NX darab 1 tambah X2 cross pun 1, 9 darab 1 bahagi dengan 1 tambah 1. Yang belakang ni pun sama, Y1 cross darab dengan 1, 3 darab 1 tambah dengan negatif 5 cross pun darab dengan 1 bahagi 1 tambah 1. XY sama dengan negatif 7 tambah 9 dapat 2 per 2. 3 tambah negatif 5, negatif 2 per 2. Jadi dapat 1, negatif 1. Sama je lah, guna dua-dua cara pun boleh. Koordinat M adalah 1, negatif 1. Koordinat M ni bila kita kira dapat 1, negatif 1. Okey, ni tambah 2 bahagi 2. Contoh 3, cari nisbah APPB dengan keadaan titik P negatif 1, 2 membahagi tembring garis yang menyambungkan A kepada B. Kalau tengok sekarang ni 1 dengan 5 ni Y dia makin naik. Daripada negatif ke positif dia makin naik. Kita just estimate je lah di mana ni A, B. A ni adalah negatif 2, 1. B ni 2, 5. Kita ada P yang membahagi tembring garis, kita tak tahu. Kita just estimate je P kat mana-mana. P negatif 1, 2. Dia nak cari nisbah AP kepada PB. AP kepada PB, M, N. Kita tahu pembahagi P ni negatif 1, 2. Pembahagi sama dengan NX1 tambah MX2 bahagi N tambah M. NY1 tambah MY2 bahagi N tambah M. Okay. Di mana kita hanya darab cross. A ni negatif 2. Kalau cross dia akan darab dengan N. Negatif 2 darab dengan N. Lepas tu X2, ni X1, Y1, X2, Y2. X2 kalau cross dia akan darab dengan M. Tambah 2 darab M bahagi M tambah N. Lepas tu tepi ni, untuk Y pula, Y1 ni 1. 1 darab dengan cross, 1 darab dengan N. Tambah dengan M dia adalah apa ni, Y2 5, 5 darab dengan M, 5 darab dengan M per M tambah N. Kita ambil yang ni sama dengan yang ni, ataupun yang ni sama dengan belakang. Kalau ambil negatif 1, negatif 1 sama dengan negatif 2 darab N dapat negatif 2N. 2 tambah M dapat 2M per M tambah N. Kalau darab dekat tepi, negatif 1 darab dengan M tambah N sama dengan negatif 2N tambah 2M.
Negatif 1 darab M dapat negatif M. Negatif 1 darab N dapat negatif N sama dengan negatif 2N tambah 2N. Dia sekarang nak nisbah AP kepada PB. AP kepada PB sama dengan M kepada N. Okey. Jadi sampai sini kita bawa M dengan N ni setempat. Okey, M pindah sini, N pindah sini. Kalau tengok kawasan ni ada negatif N. Negatif N bila pindah negatif 2N jadi positif 2N. Sama dengan dekat kawasan kanan ni ada 2M. Bila negatif M pindah jadi tambah M. N sama dengan 3M. Kita nak nisbah M per N sama dengan sini N sama dengan 1N, jadi 1 per 3. Nama atas ni, sorry. M per N sama dengan 1 per 3. Jadi M kepada N sama dengan 1 kepada 3. Jadi nisbah AP kepada PB sama dengan 1, 3. Jadi yang inilah 1, 3. Kalau guna yang ni, dengan 2 pun still akan dapat jawapan yang sama. Contoh 4, seekor labah-labah berada di kedudukan E pada sehelai kertas kraft dan menuju ke arah G. Sepanjang satu garis lurus dengan halaju sekata. Labah-labah itu berada di titik P selepas 18 saat dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Tentukan koordinat titik P. Okey, kalau tengok E ni negatif 5, yang ni positif, maksudnya dia lebih kurang macam ni lah, E pergi G. Ni E, ni G. Okey, kita just lukis sebab senang nak nampak. Di mana E ni negatif 7, negatif 5, G pula 13 dengan 5. Dia kata 18 saat dia ada dekat P. Okey, dalam masa 18 saat. Dia kata perjalanan nak pergi G ni dalam masa 1 minit. E pergi G ni ambil masa 1 minit. Sebab 18 dalam saat, yang ni kita tukar dalam saat juga, 60 saat. Okey, kita tengok. E pergi G 60 saat, E pergi P 18 saat. Jadi P pergi G sama dengan 60 tolak dengan 18. 60 tolak 18 dapat 42. Kita dapat nisbah 18 kepada 42. Kita boleh kecilkan. E kepada P, P kepada G sama dengan 18, 42. Boleh bahagi sifir 6. Bila bahagi 6 dapat 3 kepada 7 lah. Yang ni 3, yang ni 7. 3, 7. P nak cari pembahagi tembring ni, formula dia NX1 tambah MX2 bahagi N tambah M, NY1 tambah MY2 bahagi N tambah M, ataupun M tambah N sama je lah. Tak payah ingat pun formula ni, sebenarnya kita darab silang je. Okay, mula dengan X. Ni negatif 7. Bila darab silang, nampak yang paling dekat dengan dia 3. Tapi kita darab dengan 7. Negatif 7 darab 7. Tambah. Okay, yang ni yang kedua ni. 13. Bila silang, dia tak akan darab dengan 7. Dia akan darab dengan 3. 13 darab 3 per dengan 3 tambah 7. 3 tambah 7. Okay. Yang kedua, negatif 5 ni, bila silang, dia akan darab dengan 7. Negatif 5 darab dengan 7 tambah 5, bila silang dia akan darab dengan 3. 5 darab dengan 3 per dengan N tambah M, 3 tambah 7. Okey. Negatif 7 darab 7, negatif 49 tambah 13 darab 3, 39 per 10. Negatif 35 tambah 15 per 10. Ni dapat negatif 10 per 10. Yang ni dapat negatif 20 per 10 sama dengan negatif 1 dengan negatif 2. A, koordinat titik P adalah negatif 1, negatif 2.
Okey, yang tadi kita kecikkan kan 18 dengan 42. Kalau tak kecikkan pun boleh. Cuma nombor kita ni jadi besar lah. Lagi susah nak kira. Tapi kalau nak staykan 18 dengan 42 pun boleh je. B. Nisbah EQ kepada QG apabila labah-labah berada di titik Q atas garis lurus. Tadi E pergi G, E pergi G, E negatif 7, negatif 5, G pula 13, 5. Q ni tak tahu berapa, tapi kita tahu Q ni adalah 11, 4. Apa yang kita ada adalah formula Q lah. Formula Q ni yang tadi yang darab silang tu, NX1 tambah MX2 per N tambah M. Sama jugalah MX2 tambah NX1 bahagi M tambah N pun benda yang sama. Sebab tambah ni N tambah M sama juga dengan M tambah N lah. Okay, ni N Y1 tambah M Y2 per N tambah M. Okay, asalkan kita silang. Q ni kita dah ada 11, 4. Bila silang, senang tukar warna. Ni M, ni N. Betul? Bila silang, okay, ni negatif 7 akan darab dengan N. Negatif 7 akan darab dengan N. Tambah X yang kedua, 13. Bila silang, dia akan darab dengan M. Per N tambah M. Okay. Lepas tu Y ni, okay, sebenarnya kita tak payah nak buat X dengan Y. Buat ni pun dah cukup sebab dia hanya nak nisbah. Dia bukan nak nilai M dengan N. Salah satu pun dah cukup. Kita boleh berhenti dekat sini, terus keluarkan negatif 7N tambah 13 darab M, 13M per N tambah M sama dengan ini adalah X, ini adalah Y. Okay. Negatif 7N tambah 13M sama dengan M bawa pergi sini, N tambah M. Negatif 7N tambah 13M sama dengan 11N tambah 11M. Kita nak nisbah, betul? Jadi kita bawa M dekat satu tempat, N dekat satu tempat. Okay, N bawa pergi belah kiri, M bawa pergi belah kiri, N pergi bawa belah kanan sebab nak jadi positif. Okay. Sini 13M, okay, 13M tolak 11M sama dengan 11N. Negatif 7 bila pindah jadi positif 7N. Okay, 2M sama 18N. Boleh kecikkan M sama dengan 9N, kita bawa setempat, M per N sama dengan 9 per 1. M kepada N sama dengan 9 kepada 1. Dia nak EQ kepada QG, jadi EQ kepada QG sama dengan 9 kepada 1. Ni saya guna X. Kalau guna Y pun, kita gantikan darab silang samakan dengan 4, still akan dapat jawapan yang sama. Okay. Tengok ni jawapan dia. Contoh 4, bila kira P tadi sama, dia terus 37 lah. Macam saya buat tadi, dia kecilkan. Ni 1860 dapat 310. Dia buat macam ni, dia kecilkan dapat 310. Bila depan dah 3, yang ni 7 lah. Dia kecilkan, dia ganti dapat negatif 1, negatif 2. Okay. Untuk B pula, dia guna koordinat Y. Nampak? Bila guna koordinat Y, dia samakan dengan 4 dan masih dapat jawapan yang sama.